Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam debaran PRU13 yang dibawakan khas oleh IMRTV. Bersama-sama kita ialah yang berbahagia Datuk Syamsul Najmi bin Syamsuddin, salah seorang aktivis politik dan juga penganalisis politik yang terkenal di negara kita ini, yang telah bergiat dalam politik sejak 30 tahun yang lalu. Pengalamannya luas, sejak remaja lagi, sejak di bangku sekolah lagi, sejak berada di luar negara menuntut di Mesir, beliau aktif dalam gerakan-gerakan kepimpinan mahasiswa dan juga sebagainya. Untuk itu, pada kali ini kita akan membicarakan suatu tajuk yang nak menentukan siapakah kepimpinan negara, yakni siapakah Perdana Menteri Malaysia jika BN tumbang. Siapa PM jika BN tumbang? Sudah pastilah di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat antara PKR, DAP dan PAS. Pada pandangan yang bagi Datuk, sekiranya BN tumbang, kita buat jangkaan yang sekiranya berlaku, kita kena bersiap sedia. Sekarang sudah sibuk memperkatakan bahawa yang layak menjadi Perdana Menteri ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bukan Presiden PKR, dia sebagai Ketua Umum. Presidennya Datuk Seri Wan Aziz lah. Ataupun mungkin di kalangan PAS, orang PAS mengatakan bahawa yang layak adalah Hadi Awang. Tapi tak terdengar lagi suara kata DAP antara PKR ataupun PAS. Pada pandangan Datuk, agaknya antara kepimpinan PKR dengan PAS, siapa yang lebih layak jadi Perdana Menteri jika PKR Pakatan Rakyat berkuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala. Saudara Dr. Kapten Syamsuddin yang saya kasihi, kru IMR. Kalau kita lihat kepada di waktu revolusi Iran, apabila Shah Iran dijatuhkan daripada kerajaan, rakyat Iran pada ketika itu dah nampak orang yang nak menggantikannya, iaitu Ayatollah Khamenei akan balik ke Iran dan menggantikan Shah Iran. Nampak jelas di mata orang-orang Iran pada ketika itu. Tetapi dalam PRU yang ke-13 ini, rakyat masih samar-samar. Kalaulah Datuk Seri Najib sudah tidak menjadi Perdana Menteri, kalahlah Barisan Nasional, siapakah yang bakal akan jadi Perdana Menteri? Ataupun diminta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah apa-apa terjadi kepada Datuk Seri Najib, BN masih lagi memerintah, kita tahu siapa yang akan menjadi bakal Perdana Menteri selepas Datuk Seri Najib. Bukan begitu? Yeah. Tetapi dalam Pakatan Rakyat, bila BN tumbang, minta dilindung Tuhan, naiklah kerajaan Pakatan Rakyat, siapa yang menjadi bakal Perdana Menteri dan siapa yang akan menggantikan bakal Perdana Menteri itu kita tak nampak lagi. Kan? Kata saudara Dr. Kapten tadi ialah saudara Anwar Ibrahim. Saudara Anwar Ibrahim katalah telah dikaitkan dengan berbagai-bagai perkara salah laku. Dan Pakatan Rakyat mengatakan bahawa sebulat suara, seperti mana yang Majlis Syura PAS telah putuskan bahawa saudara Anwar Ibrahim tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Okey, itu telah jelas. Maka Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri. Jelas, ya. Walaupun di luar sana mungkin ada orang yang tak setuju dengan kata-kata saya ini, tetapi itu dah jelas. Bila salah satu daripada tiga itu kata tak layak, maka Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Okey, siapa? Selalunya teraju. Saifuddin Nasution contohnya, kan? Adakah ia diterima oleh semua orang dalam Pakatan Rakyat? Okey, nampak dia cerdik sikitlah daripada orang lain tu, kan? Okey, kalau kita pergi kepada PAS, kalau kita lihat selepas daripada pemilihan PAS yang telah lepas, Haji Hadi Awang telah menyatakan bahawa dia tidak akan bertanding di dalam pilihan raya. Dan telah dibantah oleh beberapa orang tokoh PAS sendiri. Ya? Dia tidak akan bertanding dalam pilihan raya kerana mungkin dirasakan ada tekanan dalam PAS. Dan ini jelas kelihatan bila dilihatkan bahawa ketokohan Mak Sabu begitu menonjol dalam PAS. Maka kalau Haji Hadi Awang tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia, mewakili Pakatan Rakyat, maka Mak Sabu mungkin akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi adakah rakyat Malaysia rasa okeylah, maknanya Mak Sabu ni rasa lebih okeylah agaknya daripada Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri Malaysia? Kerana
Mak Sabu fikirannya lebih luas agaknya daripada Datuk Seri Najib. Ataupun Mak Sabu ini lebih pandai daripada Datuk Seri Najib. Ataupun lebih bersih orangnya daripada Datuk Seri Najib. Ataupun Mak Sabu lebih bagus sendiri daripada Haji Hadi Awang. Kan? Begitulah agaknya. Ataupun Haji Hadi Awang sendiri adalah lebih berketerampilan dalam memimpin negara. Dulu dia dah diberi kerajaan Terengganu. Apa jadi pada kerajaan Terengganu? Sehingga dalam melaksanakan keadilan contohnya, ramai tok imam dalam masjid-masjid di Terengganu yang dipecat. Dan dilantik dengan tok imam yang tidak berkelayakan pun. Baca Fatihah pun tak reti. Sehingga dan juga membuat peraturan bahawa jamaah tabligh tidak boleh memasuki negeri-negeri dalam masjid-masjid dalam negeri Terengganu. Sehingga rakan-rakan dalam jamaah tabligh membuat fatwa semua orang tabligh mesti mengundi Barisan Nasional. Kerana apa? Kerana perjuangan untuk membebaskan masjid daripada cengkaman Haji Adi. Ini perkara yang mereka pegang dan ingat sampai sekarang. Jadi perkataan rakyat bukan senang-senang nak menggula-gulakan orang daripada jamaah tabligh contohnya. Apatah lagi orang-orang yang lain. Ya? Orang tabligh yang tak ikut serta dalam arus perdana politik pun mereka telah kecewakan hatinya. Kalau kita pergi katalah kedua-duanya PAS tidak mempunyai tokoh untuk diketengahkan. Mungkin ada orang lain dalam PAS seperti Husam Musa dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok DAP, sebab dalam perlembagaan Malaysia tidak dinyatakan bahawa seorang Perdana Menteri mestilah seorang Melayu. Di negeri ada. Di negeri ada. Negeri ada yang dia sultan lah. Yang ada sultan. Perlembagaan Malaysia tidak ada. Kan? Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu. Maknanya Lim Guan Eng ada ada kemungkinan boleh dilantik menjadi Perdana Menteri oleh Pakatan Rakyat. Tetapi adakah Ustaz Hadi Awang ataupun ini Wan Azizah setuju dengan Lim Guan Eng menjadi Perdana Menteri? Ataupun rakyat Malaysia setuju dengan Lim Guan Eng menjadi Perdana Menteri? Saya ingat mungkin bukan setuju. Di Pulau Pinang pun orang PAS sokong Lim Guan Eng jadi Ketua Menteri. Boleh jadi. Bagi yang penting boleh jadi. Kembang. Saya rasa sepatutnya kita semua kita semua menjadi PAS lah pula untuk menyokong Lim Guan Eng. Kan? Jadi rupa-rupanya bila menjadi PAS, kita boleh menyokong seorang yang begitu ataupun kufur boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kan? Sebab orang PAS pun kata, Mak Sabu kata, Lim Guan Eng seperti Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz. Pulau Pinang. Ya, saya rasa orang PAS telah sangat bijak sekarang ni kerana mengatakan Lim Guan Eng seperti Umar bin Abdul Aziz. Kerana itu dia boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi kalau begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya nak katakan kepada tuan-tuan, selamat datang kepada dunia kehancuran negara kita. Dan berbahagialah dengan kehancuran bangsa Melayu dan juga agama Islam. Dan berbahagialah dengan kehancuran demokrasi dalam negara kita. Dan berbahagialah dengan kehancuran masa depan anak-anak kita. Dengan menerima pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Jadi tuan-tuan perempuan di kesusilaan, jangan kerana nyamuk kelambu dibakar. Jangan kerana kita tidak puas hati dengan sesuatu perkara. Sikit kontraktor tak puas hati kerana apa? Ada satu projek yang minta 1,000 kontraktor yang dapat seorang. 999 nak bakar kelambu. Nak jatuhkan kerajaan. Contohnya. Ini saya tak mengatakan kepada kontraktor, tetapi kemungkinan ada orang yang seumpama ini. Hospital terpaksa melayan 100 pesakit. Dia datang lambat jadi pesakit yang ke-100. Lambat pada hari itu tak dapat jumpa doktor. Terus nak bakar kelambu dan nak meruntuhkan kerajaan Barisan Nasional. Nak pilih orang lain daripada Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menjadi Perdana Menteri. Maka perkara yang seumpama ini saya rasa tidak patut berlaku. Ni tu, berarti dia nampak jelas tu. Dalam PKR pun menjadi masalah nak pilih pemimpin sebab ada bermasalah
Anwar Ibrahimnya dengan kes isu dan sebagainya. Yeah. Nak pilih Azmin Ali pula dah setenggang pula. Yeah. Ya, dah ke kepada ibu. Orang kata Yeah. tak daerah ibu dia. Yeah. Nak pilih dalam PAS pun masalah juga. Dia awang pun mungkin tak bertanding. Yeah. Mak Sabu pula mungkinlah banyak di kalangan PAS pun tak setuju. Yeah. Pahaman-pahaman beliau mungkin yang tak disenangi oleh PAS. Artinya dalam DAP lah yang bersih. Lin Goeng. Ya, yang paling bersih sekali lah DAP. Jadi kemungkinan bakal Perdana Menteri yang bersih, yang layak adalah Lin Goeng. Sekiranya BN tu bang. Ada mungkin Datuk rasa begitu. Yalah, saya katakan selamatlah kepada rakyat Malaysia kerana memilih Lim Guang Eng menjadi Perdana Menteri. Jadi baguslah sangat pilihan mereka itu. Tunggulah masanya nanti satu masa tuan-tuan dan puan akan menyesal atas pilihan tuan-tuan tersebut. Jadi kenapa? Kerana kita lihat mentor Lim Guan Eng itu Lee Kuan Yew di Singapura, apa mereka buat kepada rakyat Singapura, kepada orang Melayu terutamanya. Mereka dihantar dan dipisahkan dalam segmen-segmen sana sikit sini sikit sehingga orang Melayu sudah tidak ada majoriti dalam Singapura. Dan orang Melayu dinafikan mempunyai pangkat yang tinggi dalam tentera dan polis, dalam kerajaan. Dan dulu ada presiden yang pertama Singapura adalah Presiden Melayu. Sekarang ini sudah tidak ada lagi Presiden Melayu dalam Republik Singapura. Dan apa tu, saya rasa sikit demi sikit Lim Guang Eng akan menukar negara kita yang telah sejahtera ini kepada lebih sejahtera, iaitu menjadikan Malaysia sebagai negara republik pula, seperti Republik Singapura. Rasakanlah tuan-tuan waktu tu. Rasakan. Dan sebelum ini kita dengar ahli-ahli yang berhormat daripada Sarawak yang DAP ahli parlimen dan DUN dia berjumpa dengan Goeng di Pulau Pinang. Yang Kristian ni. Padri dia minta supaya kalau Perdana Rakyat menang PRU nanti, dia minta agama resmi Malaysia dan agama Kristian. Ini didedahkan oleh salah seorang pemimpin Melayu DAP di Pulau Pinang, yang mana mereka jumpa dengan Goeng, seolah mereka macam nak iktiraf dengan Goeng tu kalau jadi Perdana Menteri nanti kena tukar agama resmi. Saya nak cakapkan kepada rakan-rakan yang beragama Kristian, ini janji-janji palsu mereka. Kalau mereka boleh menjanjikan palsu kepada ibu-ibu tunggal, kepada warga emas, kepada orang-orang pension, kepada anak-anak yatim, mereka boleh janji palsu. Ini kan pula kepada agama Kristian mereka boleh janji palsu. Agama Kristian diamalkan secara bebas ketika Kerajaan Barisan Nasional memerintah, bersama-sama dengan jiran tetangga mereka yang beragama Islam. Begitu juga agama Hindu dan agama Buddha. Tidak pernah serangan dilakukan ke atas agama Hindu, ke atas agama Buddha, ke atas agama Kristian oleh orang-orang Islam di bawah pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi dengan mereka kata nak menjanjikan Kristian sebagai agama resmi negara, itu sebenarnya satu janji palsu dan satu perkara yang nak memusnahkan Kristian itu sendiri. Kenapa? Kerana mereka menjanjikan peperangan untuk orang-orang Kristian. Kalau mereka jadikan Kristian sebagai agama resmi dalam negara, sudah tentu orang-orang Islam akan mengamuk. Kan? Ya. Berlainan dengan Kerajaan Barisan Nasional mengekalkan agama Islam sebagai agama resmi negara, tidak ada siapa yang akan mengamuk. Orang Buddha daripada dulu dah terima. Orang Hindu daripada dulu dah terima. Orang Kristian sendiri daripada dulu dah terima. Tetapi apabila mereka menjanjikan Kristian untuk menjadi agama resmi negara, itu bermakna apa? Mereka meniupkan angin kepada api yang dalam sekam supaya api itu semarak dan membakar semua orang. Akan jadi perang saudara, akan jadi huru-hara, anak-anak kita tidak akan lagi dapat bersekolah, universiti ditutup, apa saja akan berlaku dalam negara kita, kemungkinan makan pun susah dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dalam 1 minit ni, apa Datuk nak pesan kepada kita punya pengundi-pengundi ni dalam pilihan raya ni, sedang rancak kita ni, sedang semua petang berkempen ni, apa akan berlaku ni sekiranya negara kita ni kerajaan yang bertukar tangan? Saya nak pesan pada tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, kalau tuan-tuan hendak anak cucu cicit nanti kencing di atas kubur tuan-tuan, pilihlah Lim Guan Eng sebagai Perdana Menteri. Kalau tuan-tuan nak agama kita berkubur di masa hadapan, pilihlah Mat Sabu sebagai Perdana Menteri. Kalau tuan-tuan nak supaya keadaan aman sejahtera sekarang sudah tidak berlaku lagi, kita seronok duduk dalam perang dan huru-hara, kita seronok dalam keadaan malapetaka, pilihlah Pakatan Rakyat. Silakanlah tepuk dada, tanyalah selera tuan-tuan, dipersilakanlah mengundi Pakatan Rakyat. Kenapa?
Tuan-tuan pilih sama dulu. Nak undi masa depan agama, bangsa dan negara, generasi kita yang akan datang, ataupun nak mengundi malapetaka. Silakanlah. Itulah tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak menukar kerajaan yang senang, boleh kita buat dalam masa 1 minit, kita pangkah, boleh bertukar kerajaan. Tetapi nak membina akidah umat Islam, nak membina masyarakat, nak membina negara ini bukan suatu perkara yang mudah. Kita, tanah Melayu, dijajah hampir 500 tahun. Nak bina semula, nak merdeka semula, tuan-tuan. Menangis air mata darah nak dapat semula negara kita ni, negara mereka. Tetapi nak tukar ni, secalit pen pangkah sudah boleh runtuh. Adakah dengan mudah kita nak menggadaikan masa depan anak cucu kita? Jadi saudara Dr. Kapten, ingat, jangan main-main. Satu undi boleh mengubah negara. Ya. Satu undi boleh mengubah pemerintahan. Satu undi boleh menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Satu undi juga boleh mempertahankan kerajaan yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.